Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Individu yang layak disarankan untuk mendapatkan bantuan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 Peka B40. Menurut Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yew Keng, setiap individu boleh mendapatkan perkhidmatan berkenaan di klinik-klinik kerajaan atau swasta yang telah didaftarkan di bawah skim terlibat. Dr. Michael Teo Yew Keng berkata masyarakat harus memanfaatkan skim berkenaan terutama bagi menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah. Beliau berkata demikian pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Wireless Miri. Dalam pada itu katanya perayaan Hari Krismas yang bakal diraikan dan ketika menyambut perayaan tersebut adalah waktu yang sesuai untuk memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan bantuan. Justru beliau mengambil kesempatan tersebut untuk menyalurkan sedikit sumbangan kepada penduduk sebagai tanda penghargaan dan keprihatinan terhadap rakyat. Seramai 100 buah keluarga menerima sumbangan berupa makanan keperluan asas pada majlis berkenaan. Pengguna di negeri ini diingatkan agar menyalurkan aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak sekiranya mendapati barangan terutamanya barangan sekolah mengalami kenaikan. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Sarawak, Muhammad Hanizam Kecik memberitahu, aduan juga boleh dibuat jika barangan yang dijual tidak berkualiti dan harga tidak sama dengan harga yang dipaparkan. Jelasnya, langkah ini penting dalam usaha kementerian mengekang aktiviti mengambil keuntungan tinggi yang tidak munasabah oleh peniaga menerusi pelaksanaan pemeriksaan harga bagi pakaian sekolah bermula dari 18 Disember lalu sehingga 3 Januari nanti di seluruh negeri. Jelasnya, walaupun setakat ini pihak kementerian masih belum menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkenaan perkara tersebut, namun sepanjang tempoh penguatkuasaan tersebut, sebanyak 11 permis telah diperiksa di seluruh Sarawak dan sebanyak 45 barangan pakaian sekolah telah diperiksa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan pemeriksaan bersempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Krismas 2019 di salah sebuah pasaraya di Kuching. Sementara itu, KPDN HEP Miri telah membuat pemeriksaan ke atas lebih 11,000 premis di bahagian Miri dengan lebih 9 juta ringgit nilai rampasan direkodkan bagi pelbagai kesalahan dalam tempoh Januari hingga 22 Disember tahun ini. Timbalan Ketua Cawangannya Syed Muhammad Nizam Syed Zahari berkata, daripada jumlah pemeriksaan itu, 1,295 daripadanya melibatkan premis di kawasan luar bandar. Syed Muhammad Nizam memberitahu KPDN HEP Miri turut mengenakan kompaun sebanyak RM89,400 dalam tempoh berkenaan yang melibatkan 147 kes. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika membuat pemeriksaan skim harga maksimum musim perayaan Krismas SHMMP 2019 di Imat Riam Miri. Katanya jumlah anggota yang ditugaskan bagi operasi pemantauan skim berkenaan mencukupi dengan jadual tugasan yang telah dirangka bagi tujuan tersebut. Penambahan barangan yang melibatkan cili merah, kobis gulai import dari Indonesia dan China lah. Tetapi tidak termasuk kobis Beijing ya. Pemeriksaan semua premis lah termasuk di kawasan luar bandar lah seperti di Batu Niah, Marudi, Berkedung. KPDN HEP melaksanakan SHMMP Christmas 2019 sebagai langkah untuk memantau kenaikan harga barangan keperluan menjelang perayaan Christmas berkuat kuasa selama 10 hari bermula 22 Disember hingga 31 Disember. Ujarnya lagi, kementerian telah mengenal pasti sebanyak 19 jenis barangan bagi pelaksanaan SHMMP Christmas 2019 berbanding 16 jenis barangan sebelum ini. Manakala kategori barangan harga terkawal termasuk ayam, telur ayam, sayuran, daging kambing dan daging khinzir. Warga Kuching disaran agar terus memupuk semangat kesukarelawan ke arah membina sebuah masyarakat berbilang kaum yang harmoni berasaskan nilai kasih sayang. Menurut Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng, pelibatan agensi-agensi kerajaan, swasta, organisasi bukan kerajaan NGO dan juga masyarakat amat digalakkan dalam membantu komuniti setempat, khususnya golongan yang kurang bernasib baik.
Datuk Wee berkata beliau amat menyokong penganjuran program kebajikan berasaskan kesukarelaan yang boleh meringankan beban mereka yang memerlukan bantuan terutamanya pada musim perayaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program sambutan perayaan Christmas bersama kanak-kanak Salvation Army anjuran Tim Dynamic iaitu sebuah badan NGO di Kuching. Seramai 49 kanak-kanak Salvation Army terlibat dalam program tersebut. Pelbagai aktiviti diadakan seperti nyanyian lagu Christmas, pertandingan mewarna, penanaman pokok dan bunga di perkarangan rumah kanak-kanak Salvation Army dan juga penyampaian sumbangan Christmas. Kemeriahan sempena perayaan sambutan Hari Krismas yang bakal diraikan esok terasa dengan kesibukan orang ramai membuat pelbagai persiapan. Walaupun pada saat-saat akhir untuk membeli barangan keperluan, kebanyakan pusat beli belah dan pasaraya turut tidak melepaskan peluang untuk membuat promosi jualan murah pelbagai barangan dan makanan demi menarik lebih ramai kehadiran pengunjung. Pengurus salah sebuah pasaraya di Miri, David Chow Vun Kiat berkata kehadiran pengunjung yang datang membeli belah mencecah 2 hingga 3 kali ganda semasa musim perayaan. Lebih-lebih lagi dengan adanya promosi jualan. Yang awal bulan tu memang kita pun risaulah. Macam mana customer pergi, mungkin masa tu travelling lah. Lepas tu yang dekat-dekat sudah, memang biasa sudah. Starting second week lah. Second week, customer memang banyak datang jual. So promotion ni biasanya sampai bila? Sampai habis? Sampai hujung tahun. Lepas tu sambung lagi untuk CMI Bell. Tambahnya, lebih 7,000 pengunjung memanjiri pasaraya berkenaan untuk membeli barangan sempena perayaan Christmas, termasuklah bahagian sejuk dan beku bagi mendapatkan bahan mentah. Beliau yang ditemui pemberita di salah sebuah pasaraya di Miri berkata orang ramai juga tidak perlu khawatir kerana bekalan bahan makanan utama untuk musim perayaan Christmas adalah mencukupi setakat ini. Sementara itu, pengunjung yang ditemui mengambil peluang promosi jualan untuk membeli barangan keperluan rumah bukan sahaja untuk musim perayaan Christmas tetapi juga untuk sambutan Tahun Baru. Bagi Beatrice Ensiring Girang, perayaan Christmas tahun ini disambut secara sederhana namun tetap meriah bersama keluarga di kampung halaman. Di mananya sih berapa gila meriah lah kerana bila semua dah cuti sekolah nak balik kampung, so meriahlah di sana. Lebih suka prefer yang di kampung lah kalau celebrate Christmas. Soalnya cuti sempatlah walaupun last minute. Sempat last minute lah, macam beli kuih, beli yang tunjuk-tunjuk aja lah si pola. Kami si balik lah masa tu, kami si balik sebab keadaan jalan juga si apa bagus lah. Untuk jalan Pak Borneo. Cuma kami dekat pulang ke Miri tu aja lah, ke rumah dekat Sungai Rait ya. Kami ucapkan selamat Hari Christmas lah dengan rakan-rakan keluarga apa semua lah yang nak kenal kami juga dengan tak jual lah. Last minute lah sebab semalam baru datang daripada habis dari sekolah, terus direct dari Buka pergi sini lah. Itulah. So cuti berapa lama? 1 minggu saja untuk celebrate dengan family. So balik kampung mana ni? Sini saja, setelah balik kampung. Sebab cuti pun tak lama saja. Okay, Merry Christmas and Happy New Year to all my friends and my relatives. Sementara itu, dalam kesibukan menyambut perayaan Christmas, tidak kurangnya terdapat ibu bapa yang sibuk membeli kelengkapan sekolah anak-anak untuk sesi persekolahan awal tahun yang akan bermula seminggu sahaja lagi. Penyediaan kelengkapan peralatan sekolah amat penting sebagai tanda galakan ke sekolah selain mampu menaikkan tahap keyakinan dan menceriakan anak-anak. Tinjauan kru RTM di tempat tumpuan khususnya di Lebuh India dipenuhi dengan orang ramai yang rancak memilih barangan keperluan sekolah. Untuk memang last minute, baru beli itu dah minggu terakhir dah cuti. Sebab ialah kadang kita tunggu macam ni tu nak. Ni tunggunya dapat sekolah ni dapat sekolah menengah. Jadi kami kena tunggu tawaran daripada sekolah ya, nak cari pakaian yang sesuai. Lain sebab sekolah asrama penuh biasanya lain sekolah, lain kasutnya, lain warna baju. Ya kami perlu shopping tu. Macam beg, kasut, barang sekolah lah, ada tulis semua. Setiap tahun lah beli baru. Depend lah, kadang-kadang mun beg masih bagus. Buka munnya dah mun masih bagus sih lah, munnya dah bisa-bisa barunya anak mereka pun dah
Yang semua memasih. Selain barangan kelengkapan sekolah, bagi ibu bapa yang beragama Kristian serentak membeli persiapan untuk sambutan Hari Krismas yang akan disambut esok. Meskipun pelbagai jualan promosi diadakan di pasaraya sekitar Bandaraya Kuching, ia bukan menjadi halangan untuk warga kota memilih lebuh India atau lebih dikenali dengan panggilan India Street oleh masyarakat setempat sebagai destinasi shopping. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menyerbu sebuah gudang di Jalan Kuap Kuching Sabtu lepas yang menjadi tempat penyembunyian 4,878 liter minuman keras dengan amaun duti kastam berjumlah lebih RM75,000. Pengarah Kastam Negeri Sarawak Datuk Sharifah Halimah Tun Kutaha berkata minuman keras tersebut disimpan dalam sebuah premis yang berkunci. Serbuan yang dijalankan bersama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu dibuat selepas mendapat maklumat mengenai aktiviti penyimpanan minuman keras itu. Bagaimanapun tiada tangkapan dilakukan dalam operasi itu kerana pemilik stor terbabi tiada di lokasi. Di Semunjan, 2 sekawan dicekup polis kerana terlibat dalam satu siri pecah rumah di pekan itu minggu lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Semunjan DSP Merbin Lisa, penangkapan suspek yang masing-masing berumur 24 dan 21 tahun itu dalam 2 operasi berbeza pada Rabu dan Jumaat minggu lalu selepas satu laporan polis dibuat oleh seorang pemilik rumah di Jalan Somel, Sebuyau. Mangsa yang berumur 43 tahun itu melaporkan rumahnya telah dipecah masuk dan mengalami kerugian berjumlah RM3,500. Beberapa barangan dalam rumahnya telah dicuri termasuk komputer riba, tong gas dan permainan milik anaknya. DSP Merbin yang dihubungi RTM mendedahkan pihak polis berjaya menemui semula barangan yang dicuri dan hasil ujian seringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis sabu. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesiksaan kerana pecah rumah dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Kembali bersama Dilailah di Angkasa Puri. Silakan, Dilailah.